Tetapi pernah tak kita tertanya-tanya kita semua ni ataupun yalah saya dulu waktu saya membaca tentang sejarah Osmaniyah ni dan juga kita pernah pergi ke sana, kita mengandaikan Osmaniyah ni ataupun orang Turki ni memang dia berasal di tanah Eropah tu. Tetapi lepas saya baca saya jadi bingung. Rupa-rupanya asal usul bangsa Turki ni bukan di situ. Betul ke? Jadi saya nak tanya soalan ini kepada saudara Alif. Betul ke bangsa Turki ni asal usul dia bukan dekat tanah Eropah yang kita kenal hari ni? Ya, betul. Terima kasih ucapkan kepada Suhail. Jadi ya betul, memang satu persoalan yang tertanya-tanya lah bagi sesiapa yang mula membaca ataupun mengetahui tentang Turki Osmaniyah ni. Jadi secara boleh disimpulkan bahawa ya memang bangsa Turki ni bukannya berasal di Eropah, apatah lagi di negara Turki yang sekarang ni, yang di belah Anatolia ataupun di sebelah Eropah sana. Mereka ni kalau saya boleh sebutkan sini, saya petik satu rujukan yang saya dah terjemahkan sebelum ni. Ni buku terjemahan dan ni kitab asalnya, Syakir Afandi Al-Hambali. Ni tulisan dia. Jadi saya ringkas kat sini, disebut, saya tak baca lah nanti jadi kelas pula. Okey. Jadi ini saya rumuskan. Saya rumuskan, okey ni. Dia berasal, bangsa Turki ni daripada, menurut catatan Syakir Afandi ni, berasal daripada kawasan di pegunungan Altai. Kalau dalam bahasa Arab disebut ni, Bilad Altai. Mula saya cari-cari apa benda Bilad Altai ni. Rupanya cek-cek memang ada kawasan ataupun satu tempat di namanya di pegunungan Altai. Sekarang ni berada di bahagian Kazakhstan, di Asia Tengah lah. Itu asal usul bangsa Turki tu, di kawasan pegunungan Altai. Bolehlah nanti kita Google search kan, Google Maps apa, kita nampak lah. Jadi dirumuskan daripada apa yang disebutkan Syakir Hambali ni, kalau saya boleh sebut, Altai kemudian maknanya Biladu Zahab. Maksud Altai itu adalah kawasan emas ataupun boleh jadi tempat tu ada emas, wallahualam lah. Okay, ni asal dia. Jadi mereka ni berhijrah ataupun kita sebut sebagai bangsa nomad Turki ni, dia berhijrah satu tempat. Jadi pada kurun yang ke sini disebut sebagai mana tadi? Kurun ke-3 Hijrah. Berhijrah bangsa Turki ni disebabkan oleh ancaman Genghis Khan. Jadi Genghis Khan ni kita tahu daripada Mongol, dan mereka ni serang puak-puak nomad Turki ni. Jadi orang Turki ni yang nomad ni terpaksa melarikan diri daripada tempat asal dia kat Altai tu, lari terus ke timur, ke barat, turun ke bawah. Kalau ikut peta ni, turun last kali sampai di sini. Kalau boleh saya zoom lagi sekejap. Boleh zoom sekejap? Oh, tak boleh, tampak. Tapi di satu tempat disebut oleh Syakir tadi, di satu tempat nama dia Ahlat. Ini kalau ikutkan turutan dia lah. Daripada Genghis Khan, kemudian pada kurun ke-3 Hijrah, kemudian terus pergi ke Ahlat ni, Akhlat, ni Ahlat di Turki sekarang, kemudian Azerbaijan ada di Turki sekarang, kemudian dia terus lagi pergi ke satu tempat nama dia Qal'ah Ja'bar ataupun sekarang ni berada di Syria. Kemudian kat sinilah ketua kabilah Turki, kita kata spesifik terus kepada Osmaniyah ni ataupun Urus ataupun ada pendapat kata puak kaya dan sebagainya. Jadi Sulaiman Shah ni dikatakan meninggal di Qal'ah Ja'bar ini. Dia meninggal waktu dia nak menyeberangi sungai Furat sini, meninggal, kemudian dia ditanamkan di kawasan ini. Kuburnya masih lagi ada kat situ, dan di kat Syria sekarang ni. Sekarang ni dikenali sebagai Turk Mazara, dan kubur orang Turki. Jadi kalau diikutkan peta ni, inilah daripada atas Altai turun masuk ke Parsi. Kat sini kita tahulah, kat sini waktu tu ada Empire Abbasiyah, Empire Seljuk kan. Jadi mereka berinteraksi dengan kerajaan Islam, kemudian pergi ke Ahlat, pergi ke Azerbaijan, pergi ke bawah ni, kecil pula. Qal'ah Ja'bar ni, ini ada di Syria. Jadi kat situ makamnya Sulaiman Shah ada. Saya pun baru bila terjemahkan tu baru lihat, punya ada makamnya, dan memang disponsor oleh kerajaan Turki sendiri. Dia bina kompleks pemakaman Sulaiman Shah tu ada kat situ, tapi kat Syria lah. Jadi itulah sebahagian daripada sejarah penghijrahan bangsa Turki. Perpindahan tu berlaku secara, orang kata bukanlah sekelopok pergi terus semua ke, atau dia beransur-ansur, ataupun sampai ke sekarang masih ada juga bangsa Turki daripada sebelah timur?
Di sebelah timur masih lagi ada Saki-Saki-Bakinya sebab diceritakan juga oleh Syakir ni, Syakir Afandi ni, apabila Sulaiman Shah meninggal dunia, lemas kat sungai Furat tu, kabilah kabilah Oguz ataupun kabilah Kai kat sini, Kai Khan ni, dipimpin oleh 4 orang anak Sulaiman, ada 4 orang. 2 daripadanya ambil keputusan nak balik semula ke tempat asal dia sebab waktu tu Genghis Khan dah tak serang. Dia balik semula. Tinggal lagi 2 orang anak Sulaiman ni yang disebut kat sini, Ertugrul dengan Dunda. Dua ni lah, Ertugrul B dengan Dunda B yang membawa sebahagian puak Turki kaya ni ataupun asal-usul Uthmaniyah ni menetap di kawasan belah-belah Anatolia sehingga sampai ke sempadan Byzantine. Macam tu lah. Dia ada Okey. pecah tu. Baik, jadi untuk poin kita yang kedua, bangsa Turki ini asalnya dari pegunungan Altai ni, yang kalau kita tengok peta ni, maknanya dia Ya, berkongsi ni. Sekarang ni Ah. negara Rusia, China, Kazakhstan, Mongolia dan mereka berhijrah sampai ke sebelah Eropah lah. Jadi itu adalah poin kita yang kedua, bahawa asal usul bangsa Turki ini adalah daripada timur dan mereka berpindah migrasi ke barat.